Right, kita sambung balik dengan discussion kita tadi. Okay, so kita discover tentang anak-anak, cara macam mana supaya kita dapat protect anak-anak kita bila membesar nanti. Dia hopefully doesn't fall into the trap of mental health punya issues lah kan. I mean, we could do so much so, tapi of course lah kita minta doa lah banyak-banyak juga kan supaya Allah dapat protect especially ourselves as well as our family members lah. Okay, tadi sebut pasal I ask you about and people they have so many things right now. Saya pun tak terkejar lah. Sekejap orang cakap pasal bipolar, setengah orang cakap pasal macam OCD. Macam mana classification penyakit-penyakit ni banyak ke? Okay, dari segi mental punya disorder ni? Memang banyak. Kebanyakan dia dia memang benda tu di classification tu memang by research lah. Okay. Ada yang memang contoh macam 100 years of research, ada yang memang 50 years of research. So memang kebanyakan yang di classified tu memang berdasarkan kajian-kajian terkini lah yang kita temui. Dia ada banyak orang kata payung dia punya. Contoh macam neurodevelopmental disorder, kecelaruan perkembangan neuro, bawah dia ada autism, disleksia, ADHD. Yang ni selalunya dikaitkan dengan genetik ada jugalah kan. Yes. Okay. Itu ni memang sama ada dia born with it atau memang dia zaman awal kanak-kanak kita boleh detect dah. Neurodevelopmental disorders. Right. Maksudnya seorang tu bukan zaman dulu dia tak ada autism, tapi boleh dia besar dia ada autism. Atau tak ada. Tak mungkin lah. Maksudnya selalunya benda yang born as small. Lepas tu kalau macam contoh macam ADHD, dia memang maksudnya daripada kecil pun ada tu. Yes. Cuma ada ke adult ADHD? Ada. Sebab masa kecil dia undiagnosed. Okay. Tapi memang dia daripada kecil. Dia bukan dah besar baru dapat. Contohnya kalau kata budak-budak ni ada ADHD ni apa dia punya child lain, kalau adult lain secara dia manifest tu. Kalau child memang dia hyperactive lah. Itu satu. Hyperactive. Hyperactive jenis yang tak nak dengar cakap langsung. Tak nak duduk diam. Even makan pun dia kena, kalau dia duduk pun dia mesti macam pegang-pegang. Dia susah nak macam duduk dengan tenang, you know. Okay. And then dia impulsive. Right. Dia tak fikir panjang lah. Dia buat je, lari-lari je. And then susah fokus, difficulties paying attention lah. Itu main symptoms. Tapi selain daripada tu, dia difficulties regulating emotions. Okay. Difficulties ikut arahan. Dia macam showing tantrum. Yes, selalu macam tu. So tu kalau kanak-kanak. Kalau dewasa lain sikit. Kalau dewasa dia lebih kepada difficulty organizing dia punya life. Okay. Maksudnya dia tak berdisiplin, tapi dia tak organize cara fikir dia, jumping from here and there. Cara fikir dia, antara benda yang kita akan nampak efek dia adalah dia banyak kerja yang dia tak habis, dia buat benda lain. Tak habis, dia buat benda lain. Biasanya orang macam tu mungkin dia ada ADHD. Dia ada medication ke? Dia kena ambil medication ke macam mana? Depends on severity. Okay. Kalau perlu boleh, tetapi dia bukan main form of treatment medication. Dia adalah coping with it. How to cope with it. Right. Okay. So tadi sebut pasal yang tadi apa dia? Bila aku sebut autism, dyslexia tadi apa? Neurodevelopmental punya ni. Okay. Other than that, dia ada mood disorders. Okay. Mood disorders ni macam depression, bipolar, mungkin anxiety pun boleh masuk. Dulu masuk tapi sekarang dah ada kumpulan sendiri, tapi it's still a mood. So bipolar, depression kita tahulah. Okay. Depression ni biasa budak-budak sekolah pun sekarang semua bercakap pasal depression. Yelah, tapi even sometimes using the word wrongly lah kan. Yes. Tiba-tiba aku depressed lah. So the real depression is persistent level of low mood or sadness. Tapi dia tak adalah macam setengah orang dia kata depression ni dia boleh still can mask dia punya ni kan. Boleh. Maksudnya dia kalau jumpa dengan orang dia boleh masih gelak tawa, ada juga kan? Ada juga. Memang ada orang boleh, ada orang tak boleh. So dia kalau, and then depression ni ada classification dia ataupun memang dia? Yes. Dia ada banyak jenis depression jugalah. Ada yang paling common adalah major depressive disorder lah, kita panggil MDD. Okay. Kalau dia macam lama, lebih daripada setahun atau lebih daripada 2 tahun, tapi dia taklah depressed sangat. Dia macam mild je. Itu kita panggil persistent depressive disorder. I see. Ataupun kalau macam perempuan bersalin ke apa, dia ada postpartum. Postpartum. Okay. Banyak jenis lah juga.
Lepas tu dia orang ni kalau and then usually they can go also certain kind of treatment without medication ke atau macam mana? For some people yes. Ada orang yang memang dia resilient. Okay. Dia resilient dan dia memang orang yang mampu mencari macam mana aku nak cope benda ni. Actively mencari macam mana aku nak cope. So dia cuba. So orang yang dia ada good insight, dia actively nak sembuh, nak pulih. There is a possibility dia memang boleh buat sendiri. Okay. Yes. Okay. Cuma tak semua orang begitu dan kebanyakan orang tak begitu. Yalah sebab I think macam orang macam depression ni sometimes dia jadi macam tu sebab dia tak nampak jalan keluar. Kan dia kata kalau buat macam ni kalau I mean my family happen to be this way, my career happen to be this way kan. So that is part of the depression punya factors lah. Kepada depression. Okay. Yang anxiety pula tadi? Okay, anxiety is the fear of the worst happening. So dalam fikiran dia sentiasa fikir benda buruk yang mungkin terjadi yang berada dalam fikiran dia. So benda tu buat dia sentiasa risau. Dia rasa macam dia tak boleh cope kalau benda tu jadi. And orang ni boleh dia ada macam they can happen, everything comes in one go. Boleh? Contohnya kalau macam orang ni dia depression lah juga, dia anxiety lah juga, dia bipolar pun dia boleh bipolar tadi macam mana? Dia mood swing kan? Bipolar ni adalah selalu orang confuse, orang kata bipolar ni split personality. Orang kata kejap macam ni. Tak, bipolar ni adalah mood yang cepat berubah, yang boleh berubah dengan signifikan. Contoh daripada dia depressed, dia boleh jadi manic. So manic ni adalah tiba-tiba dia confident, banyak idea, banyak semua dia nak buat. Macam-macam lah idea. Tiba-tiba jadi happy yang tak apa-apa kan? Dan dia bukan biasa punya happy. Dia macam energetic yang terlebih-lebih. Rasa macam nak terlompat-lompat, rasa macam nak buat semua benda. Tapi dia boleh fall into depression at any time. Even without any triggering factors. I see. So maksudnya dia memang mood yang susah dia nak kawal kerana dia macam ni. Yang tu memang selalunya then you, those have to go certain kind of medication. Bipolar memang kena medication lah. Memang dia macam consistently atau medication tu memang boleh make it cure ataupun sebenarnya just macam yelah setengah orang kata sakit kencing manis kena entire life kena ni. Saya rasa tu saya tak boleh jawab lah. Psychiatrist juga. Okay. Right. So macam dia apa itulah sebab people are talking about so many things kan. People dia tak tahu sampai sometimes kita tak tahu ni actually benda biasa ke tak biasa ke kan. Ke sebenarnya macam contohnya macam as a clinical psychologist ni, do you come up with that macam ada kit tak sebenarnya macam orang ni macam nak self diagnose sendiri ke apa ke? Sebab diagnosis ni is too complex. So memang kita tak galakkan lah untuk macam self-diagnose. Cumanya apa kita galakkan buat screening test. Yang DAS. Apa DAS? DAS 21 ataupun better one is actually PHQ-9. Dia ada satu lagi. Yang baru. Dia a better screening test lah basically. Tapi memang DAS pun okay. And it's available online. Bahasa Melayu pun ada. So with that test nanti bawa ke doktor dekat klinik kesihatan yang terdekat and then dia kalau dia rasa perlu refer ke specialist lah. Tapi setengah orang dia macam in denial mode kan. Macam contohnya dia ada problem tu tapi sebenarnya orang keliling pun nampak dia ada problem tapi setengah orang kata aku tak ada masalah lah, aku tak gila lah. Dia punya those kind of ni kan. So how do we actually deal dengan orang yang macam ni ya? Okay. Itu common lah. Itu memang biasa macam tu. Everyday pun jumpa. So first adalah kita nak explore thoughts dia lah. Apa sebenarnya dia punya definition yang difaham tentang mental illness. Kadang memang mental illness kalau sebut pun macam bunyi takut kan. Macam penyakit mental. Aku takkan ada penyakit mental. Kita tak nak cakap macam tu kan. Tapi it's not as bad as it sounds. Dia bukannya macam kena ikat dekat hospital. I think the picture of the mental punya tu selalu sebab movie lah. Movie kan. Tengok movie kena ikat. Tapi mudah cerita macam ni. Mental illness, mental disorder by definition boleh kata dalam 4 kriteria lah. First tadi saya kata significantly interfere dengan daily life functioning. Second is dia mencukupi bilangan simptom yang ada. Contoh macam depression katakan ada 12 simptom.
dia mesti ada at least 6. Okay. So dia mesti ada certain amount of bilangan tu cukup. Kalau dia 1-2 je tak cukup. Okay. Maksudnya tak memenuhi syarat tu. Dan setiap simptom tu mesti memenuhi tempoh masa. Okay. So dia mesti 2 minggu berturut-turut. Dia tak boleh sehari je atau sehari lepas tu minggu depan satu lagi. Tak. Dia mesti ada certain amount of time yang dia kena penuhi. Okay. So tadi 3. Dan satu lagi, dia bukan disebabkan oleh external factors. Contoh, sebab dia ambil drugs, dia jadi macam tu. Okay. Atau dia boleh hisap weed, dia jadi macam tu. Then itu faktor lain. Okay. This is purely mental illness. Okay. Lepas tu pula, kalau macam contoh kan, kadang-kadang sometimes people are talking about sometimes orang kata sihir boleh lead to that kind of thing. Have you encounter this kind of issue tak? Macam contohnya macam orang kata ni buatan orang sebab tu jadi macam tu. Yes. Itu yang controversial sikit lah. Susah nak dia basically whether it's paranormal atau it's a disorder. Contoh mudah, skizofrenia lah. Okay. Skizofrenia nampak benda tak ada, dengar benda tak ada. Kalau jumpa orang kampung dia ni apa? Ni lah kena gangguan lah. Kena gangguan kan. And then dia ada persamaan pula. Gangguan ni ataupun saka, kata saka ni keturunan. Kita kata skizofrenia by genetic. So orang kata sama je lah kan? Tapi actually dia tak sama. Skizofrenia adalah satu disorder yang memang dah lama terbukti secara saintifik dan memang classification tu memang jelas dan very well proven. So dia bukan saka. Tetapi kita tidaklah menolak faktor bahawa kemungkinan ada kes yang ada dua-dua atau purely saka saja atau purely disorder saja. So benda tu memerlukan assessment yang lebih detail. Macam tu lah. Yalah, so sometimes people wouldn't know kan, contohnya they fall into that and then suddenly things change and wondering lah what is actually going on kan. Contoh macam schizophrenia tu, dia what actually that trigger, apa yang menyebabkan jadi macam tu? Tadi macam kita kata genetik maksudnya, ataupun sekarang ni macam ni contoh statistik kat Malaysia ni macam mana? Ada statistik? Saya kat Malaysia tak berapa, sebab kat Malaysia ni research tak strong. Tapi globally actually less than 1%. Sikit sangat lah. Sikit sangat. Schizophrenia memang sikit sangat. And it's the most severe form of a mental disorder. So paling teruk adalah schizophrenia. So the highest degree lah. End of spectrum punya ni lah. Right. Macam mana boleh jadi macam tu? Susah nak jawab soalan. Sebab memang apa orang kata, dia multiple factors. Antaranya memang genetics. Selain daripada tu untreated juga kot, maksudnya daripada untreated, ya, betul. Daripada kecil. Tapi if you ask me, ada tak any specific factors? Tak ada. Dia terlalu kompleks. Yalah je. Contohnya macam kalau kita nak kata macam nak treated dari kecil pun, setengah orang kata ada imaginary friend. Biasalah budak-budak kecil ada imaginary friend kan. You know, tapi skizofrenia dia memang diagnose early adult saja. Early adults for that macam kanak-kanak semua dia tak ni lah. Selalu early adults like macam teenagers. And early adults 20 something, 21 above. Right. Okay. Speaking of which, ni Don dia suruh tanya. Dia kata sekarang statistically dia kata kat Malaysia ni, dia kata kat Sabah yang leads to very high mental health punya issues. Why is that? That is according to a 2015 punya research by kita panggil Health Mobility Survey daripada KKM. So Sabah is the highest, diikuti kalau tak salah Kelantan dan Kuala Lumpur. So why? I would hypothesize that ratio di antara rakyat dia dengan fasiliti kesihatan dia jurang dia besar. I see. So Kota Kinabalu, bayangkan the whole Kota Kinabalu ada seorang je clinical psychologist. Seorang je? Wish. Macam mana dia nak buat? Tak cakap lagi kampung. Itu baru duduk kat pekan mana yang kampung-kampung tu tak tahu apa jadi. Right. Tapi adakah disebabkan kerana because of this dia menyebabkan kerana dari segi faktor kemiskinan ke menyebab, tapi of course lah there are so many factors kan, there are so many factors. In the recent research 2019 memang B40 lebih berisiko daripada M40 M40 ni, T20.
Tapi itulah saya terjumpa juga kadang-kadang orang yang kata sakit depression ni, tengok dia punya dari segi knowledge wise dia lagi bagus kata. I don't know, kata nampak, especially kalau English speaking very well. Kan? Boleh. I don't know lah, I don't know how to generalize this, tapi it seems so lah kan. Maksudnya yalah, tapi maksudnya orang kata mental health issues ni, it actually can affect anyone, anybody at any age. Yes. And it's very. And how does the facilities dekat Malaysia ni coping with that? That's the good question. Dekat Malaysia ni boleh kata awareness dalam kalangan rakyat is increasing. Okay. Awareness is I can increasing, see that lah. kan? I can see that. And people are coming forward more often. Okay. Right. Cumanya facilities kita pula yang tak mampu cater all these people. Okay. So memang jauh lah. Saya tak ingat dia punya ratio yang WHO tetapkan berapa per ni. Tapi memang kita jauh lagi ketinggalan. Sebab dia kenapa? Contoh macam bidang saya, clinical psychology. Pertama, yang paling besar isu adalah we are not regulated, licensed macam mana counselor dengan psychiatrist. So orang boleh, kalau orang nak memalsukan diri kata di clinical psychologist, dia boleh buat. Just ethically wrong, tetapi by law kita tak ada. Yalah, tak ada undang-undang untuk menyelamatkan profession ni. Belum. So far macam ni lah, dia macam orang boleh mengaku dia ada PhD tapi so far tak ada. Dia actually ada Allied Health Profession Act, cuma dia belum implemented 100%. Dia dah diluluskan, but it's in progress lah. Okay. So far macam tak ada lah. Kan kalau maksudnya dekat Malaysia ni belum ada lagi lah board of clinical psychology yang diiktiraf. Ada sesama kita lah. Persatuan tapi yang diiktiraf oleh government yang boleh bagi licensing, itu is another thing. Yelah macam board of engineers kan, orang tu boleh dapat title IR kan. I see. Okay. Banyak benda nak tanya ni. Tapi dia macam, yelah kalau akhir dalam hati dia gelak je sebenarnya. Dia sebab dia kata sekejap tanya ni, sekejap tanya. Dia kata layan je lah. Minum. Okay. Sebab this is very interesting topic lah kan, because I mean people are talking about it. Generally, as you said that mental health awareness is rising. But do you have any specific idea, for example, like ada jurang perbezaan antara umur tak tentang kefahaman tentang mental health ni? Atau for example like the elder people ni mungkin tak berapa nak faham lagi ke, ataupun it cannot be generalized in that way? Susah juga nak cari statistik tu. Saya rasa tak ada research kat Malaysia untuk menunjuk. Tapi by trend kita boleh nampak lah macam kat media sosial pun, anak-anak muda ni dia memang lebih aware. Dia dah tahu dah depression ni apa, anxiety ni apa, bipolar ni apa. So and they are more willing to engage dan nak tahu benda ni. Berbanding orang zaman dulu mungkin benda ni tak berapa not talked about as much as now. Maksudnya dulu kan orang kata meroyan lepas bersalin apa semua kan, tapi tak, orang kata apa, benda tu tak not treated lah, not treated, and then it's just live like that. Dia kata itulah dah habis ni gila jadi habis macam tu kan. So that's, and then selalunya orang associate masa tu hospital penyambutan lah. Apa-apa sikit kan, semua hospital penyambutan lah kan. Macam budak-budak autism, ADHD dulu, dyslexia ke even semua lembab lah. Dia tu je lah. Lembab lah kan. Padahal dia boleh dibantu banyak sebenarnya. Right. Itulah. So any kind of ni lah, maksudnya Akil boleh cadang tak contohnya macam kalau untuk memahami dengan lebih lanjut tentang mental health issues ni kan, as a general advice lah to everyone, what should we do actually? Where do we go? Which resources that you think that is suitable enough for you to refer to? Sekarang ni takkan nak pergi jumpa sembang dengan clinical psychologist kan. Clinical psychologist pun banyak kerja kan.
Sekarang ni fortunately memang semakin ramai mental health professional yang buat advocacy. Right. So follow orang-orang yang credible lah. Okay. Psychiatrist ke, psychologist ke yang memang buat advocacy through social media. Okay. So memang itu paling orang kata apa kan? Paling mudah nak faham lah kot. In a very layman term. Tapi kalau nak go macam nak baca lebih, then I would recommend macam fact sheet daripada kementerian ke, daripada WHO ke, ataupun dekat klinik-klinik kesihatan boleh dapat. Kalau online, I would suggest websites macam Psychology Today, American Psychological Association. Memang dia akan ada artikel from time to time tentang. So that is a credible one yang you can ni lah. Okay, kalau orang nak go for santai tapi berisi, contohnya macam movies ke, drama ke, any kind of suggestion that you it's okay not to be okay tu, it's quite good. Orang tak tahan lah nak tengok 16 episod. Betul. Ajak dia tengok, dia tak nak tengok. Any kind of movie, suitable movie that you feel that macam Beautiful Mind tu maybe something that you can very good. That, kan? Ada movie yang portray it very nicely. Ada movie yang keterlaluan sikit lah. Okay. Contoh macam ataupun bukan keterlaluan, tapi dia mungkin sensationalize lah. Over sangat lah. Sensationalize. Antara yang ada satu movie, ada satu series kat Netflix namanya 13 Reasons Why. Okay, yes. Generally okay, maksudnya dia memberi orang lebih faham what is the thought processing of someone in that society. Tetapi yang menjadikan dia very controversial adalah at the end of the last episode is dia portray how the teenager bunuh diri kan. Which is unethical lah. Betul. Dalam media reporting dia unethical. Which led to a significant increase of copycat suicides in US. So orang triggered nak buat macam tu. Right. Bila dia tengok. Yelah, betul record, betul buat ni kan semua kan. It become trending. I mean like right now pun I mean I think the teenagers especially kan, bila dia cepat terpengaruh dengan tengok the social media whatsoever ni, dia senang nak ikut, senang nak follow kan. I watch one of the Netflix punya movie documentary tu, The Social Dilemma kan. Dia kata macam to the extent because of the filter dekat Snapchat dan sebagainya menyebabkan teenager ni nak buat operation because nak dapatkan filter yang macam tu. Kan? So that is and then people dalam social media social dilemma tu sendiri dia mengaku, dia kata this is not the initial reason kenapa they create this social media kan. Tapi tu lah kita jadi hamba pada teknologi lah somehow kan. That's quite dangerous side of it lah kan. But that's very interesting. That's orang kata I mean people are start becoming aware of this issue semua kan. As a friend, for example, like contohnya kalau you as a friend, kalau you jumpa dengan orang macam ni, what would be your advice? Kalau contohnya, kalau you found somebody yang ada orang yang stress, orang yang contohnya burn out ataupun ada simptom-simptom disorder ni, normally as a friend what would you advise lah kalau kita? I wouldn't advise. You wouldn't advise? I would listen. Okay. So maksudnya you would advise, dan maksudnya advise daripada Akif kepada dia orang supaya they listen. Listen more. Okay. Listen more than you talk. Okay. Boleh talk, actually boleh advise, bukan boleh. Tapi 80% listen. Try to understand, try to put yourself in their shoes, try to be more empathic. Empathy tu sangat penting. Tapi the key word is actually not just to listen, but to accept unconditionally. Right. Penerimaan tanpa syarat. Walaupun dia dalam keadaan macam mana, waktu tu cara dia fikir macam mana, dia mungkin waktu tu rasa banyak pemikiran yang tak mungkin tak berapa rasional lah. Contoh macam dah tak nak hidup kat dunia lah, you know. Mungkin waktu kita kadang-kadang kita memang mudah lah untuk menghukum.
Kadang kita terfikir macam dia ni dah jauh daripada Tuhan. Hampir check many people are doing like that kan. Bila orang sedih sikit, ni tak semayang tak cukup, kena tambah lagi semua benda-benda macam tu kan. I mean it's not that simple kan. It's not that simple. Right. Even the most wara alim person boleh ada mental health issues, malah mental disorder. Sama juga seperti orang yang alim wara semua, dia boleh dapat kanser, dia boleh dapat sakit jantung kan. Benda tu bukannya disebabkan dia lemah iman kan. Betul. Satu penyakit. So listen more. Kalau kita dah mula rasa macam judge kan, kadang benda tu natural, kita tak nak pun cakap dia, tapi kita dah mula ni solat ke tak ni. So hold our judgement. Right. Ini tak payah portray dekat dia, hold our judgement. Try to understand lagi. So not everything that kita terfikir kita kena cakap kat dia. Try to listen, cuba faham. Bila kita betul-betul mendengar, kita akan see things yang sebelum ni kita tak nampak. Dia ni banyak faktor yang lead dia kepada macam ni, dia macam ni. Lalu kita akan kurang judgemental lah. But so after you have understood the whole picture, then your nasihat will be better, will be more sharp. Berbanding kita main cakap je kan. Betul. Kadang benda yang kita cakap tu, kita contoh nak naikkan semangat. Contoh macam you can do this, atau be positive. Tapi tu semua tak membantu. Itu semua jargon semuanya kan. Lepas tu ada Akif pernah dalam Twitter, I think you use this word apa pasal narcissistic. Conversational narcissism. Conversational narcissism. Okay. What does it mean? Okay. Biasanya benda ni bukan satu masalah, bukan satu disorder apa. Cuma mencari natural kadang-kadang kita semua jadi. Bila orang kita dengar masalah orang, kita rasa benda tu relatable dengan kita. So kita pun nak cerita juga, saya pun macam tu, saya pernah ada situasi, tapi benda tu tak membantu. Sebab waktu tu bukan waktu kita bercerita. Waktu tu adalah kita nak mendengar, dan bukan waktu tu dia kena mendengar cerita kita. It's not our show kan. So hold dululah cerita tu. So basically tu je lah. Okay, maksudnya sebab kadang-kadang setengah orang kata this is art of blending. It's like macam yelah nak bagi rasa sama yang rasa kan. Tapi yelah, I can understand lah. Macam ada je when you start to mention about conversational narcissism tu, I started to somehow re-observe back the way how I say things ke. Bila dengar orang cakap I think I started to use a lot more. I think it must be very difficult for you to understand to overcome that situation kan. Walaupun kita pernah juga mengalami situasi, tapi yalah, maksudnya aku dengan kau tak sama kan. We are on kita punya the way how we solve things pun tak sama kan. Exactly, that is the cara fikir yang kita nak. The awareness that kita nanti tak sama. So Akif rasalah sekarang ni because of the mental health issues is rising, what can we do in ni nak goes back to asking what we can do more in our education so that we can develop this kind of people who have more empathy, who have who are very thoughtful in the way how they process their thinking, dia punya cognitive thinking ni. So what are the things that you feel like this must be in our education for us to at least reduce, because statistically is increasing, right? Betul. Maksudnya dari segi orang yang disorder, all this kind of thing kan. So what should we do? Just general idea lah general idea. Awareness of mental health perlu daripada sekolah menengah kot. I would say. Dia mesti, kalau bukan subjek, tapi dia mesti a topic. Contoh macam dalam pendidikan jasmani ke apa, it must be addressed. Benda tu. And idea is for them to understand benda ni it's okay. It's okay untuk mereka ada pelbagai perasaan, and benda ni perlu dibicarakan dari sudut it's an emotion, it's a mood, dan dia how to deal with it healthy. Secara sihat. So benda tu mesti diterapkan daripada kecil, daripada kanak-kanak atau remaja. Dan the teachers must go through training yang
sangat baik lah. Maksudnya training tu must be provided lah for the teachers. For the teachers. But teachers pun sama, dia pun tak pernah. Yelah, I think kesian juga cikgu pun banyak juga isu dengan masalah ni kan semua kan. Okay. So dan satu lagi tadi macam managing emotions, recognizing your own emotions, benda tu nampak macam simple tapi penting. Very important. Okay. So teach children to know how to be aware of their own emotions and to label what they are feeling. Okay. So cerita macam inside out tu bagus. Inside out, yes, about the emotion yang ni kan. Right. So itulah. Apa kata is becoming a very, it's a serious topic lah kan. It's a serious topic that I mean everyone need to be learning and get to know about this lah. And then we feel that as you said, pointed rightly, that this kind of managing emotion, identifying what is going on with the thinking, with the emotion, that is something that we really need to nurture lah daripada kecil kan. Maybe should we actually give dia tak perlu pada subjek baru, betul tak? Betul. It's just that you need, I mean the teachers just need to be well versed whenever they teach those kind of emotion tu, they can be practice lah dalam kelas and something like that. Any case study for them to discuss or role play on something kan. Saya rasa teachers tu kena training yang itu dulu. Itu paling penting. Okay. Tapi tak masuk job scope secara clinical psychologist kan? Tak. Selalunya counselor kot. Counselor lah. It's the role of the counselor sekolah lah kan. Okay. Alright. So itulah, kita dah hampir dah dekat sejam dah discuss dengan Akif ni. Terima kasih banyak-banyak Akif. Sama-sama. Terima kasih. Thanks for your time. I think it's really something insightful lah for everyone to really learn to know about all these mental health issues. I think the more I remember, because the first time I met you was in Ipoh kan, last time kan. So masa tu tak sempat sembang banyak, tapi dah dengar dah Akif bagi talk masa tu. Tapi hari ni bila sembang lagi, ada lagi benda yang korek, kena panggil lagi lah supaya boleh dapat get to know more from Akif. So thank you very much Akif. Thanks for coming to Sekolah Malaysia. So setakat itu saja daripada kami. Don't forget to like, subscribe, apa lagi ya? And share the video.